A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Jadi saya sama-sama pada waktu ini mengajak diri saya terutamanya yang lemah ini dan juga semua yang menonton, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, seperti menunaikan segala perintah dan suruhan Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan semua tegahan Allah dan Rasulnya, agar kita sama-sama tergolong dalam golongan hamba Allah yang bertakwa dan meningkatkan takwanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada saudara-saudara, kawan-kawan yang saya kasihi sekalian, malam ini insya-Allah kita nak menyembang satu tajuk. Tajuk dia ialah 1 sama dengan 10,000. Ini adalah berdasarkan kepada sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis Nabi berbunyi begini, atau kama qala sadaqa Rasul. Apa dia? Nabi kata kepada para sahabat ketika berlaku satu peristiwa, Nabi tanya, Nabi kata, tahukah kamu, Nabi kata kepada para sahabat, tahukah kamu bahawa satu yang seseorang beri itu boleh menyamai dengan 10,000, kata Nabi. Maka sahabat kata, macam mana boleh jadi lagu tu 1 sama dengan 10,000? Maka baginda Nabi SAW menerangkan dengan mengatakan bahawa kalau satu orang dia ada 100,000, duit dia 100,000, dia bawa keluar 10,000, dia tak rasa apa, no? Dia tak rasa apa. Dia ada 100,000 dalam akaun dia, dia bawa keluar 10,000, dia ada lagi 90,000. Makna kalau kata sehari dia makan RM50, contoh, no? Fiz, ada whiteboard? Ada whiteboard tak? Ada ni tak? Apa? Marker. Masih, Fiz? Jadi kalau satu orang ada 100,000, dia bawa keluar 10,000, dia ada lagi 90,000. Kalau kata sehari dia makan RM50, 10 hari RM500, 20 hari 1,000, 30 hari RM1,500. Tu duit makan dia lah, no? Masih, Fiz? So RM1,500 adalah sebulan. Sebulan. Jadi kalau kata dia ada 90,000, buang kosong, buang 2 kosong, 5 dapat 3, 5 dapat 1, 5, 48 kosong. Makna kalau bahagi 3,
3 kali berapa? 18. 3 kali 6, 18 lah. So 60. So dia ada lebih kurang boleh makan dalam 60 bulan. Dengan RM90,000 dia boleh makan 60 bulan. Banyak lah, 60 bulan boleh makan. Sebulan 1,500. 2 bulan 3,000. 2 bulan 3,000. 3 bulan, 4 bulan 6,000. 4 bulan 5 bulan, 6 bulan 9,000. 6 bulan nak pergi 90,000 kali 10 dapat 60 bulan. Maknanya dia buat keluar 10,000. Dia boleh duk makan lagi 60 bulan. Tu dia. Boleh makan 60 bulan lagi. Tidak. Banyak lah sikit. Sikit lah dia buat keluar. Dia tak rasa. Dia ada lagi. Tapi cuba bayangkan kalau satu orang dalam poket dia ada RM2 dah. RM2 dah dia ada. Ataupun dia ada RM5 dah dalam poket dia. Dia bawa keluar RM2. Dia bawa keluar RM1. RM1 yang dia bawa keluar tu sama dengan 10,000 yang kawan tak siap bawa keluar sebab duit dia banyak. Itu cerita dia. Kata Nabi SAW. Jadi bila kita buat tajuk satu sama dengan 10,000 berdasarkan kepada hadis Nabi atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknanya apa? Maknanya kita nak bagi tahu dekat semua orang, siapa saja boleh buat. Siapa saja boleh buat yang dikatakan sedekah atau infak. Sebab hari ini kita tak mau lagi di kalangan kita rasa sedekah ni mesti kena ada duit banyak baru buat. Sebab kalau itulah benchmark kita, ada duit banyak baru buat. Kalau ikut dari segi ayat Quran, hadis Nabi, tak jumpa dalil lah. Tak ada pula Nabi kata hang duit banyak baru hang bersedekah. Dia tak ada. Saranan sedekah dia tak pernah disertakan dengan duit banyak. Saranan sedekah dia mai biasanya dengan semayang. Aqimis salah wa ita'iz zakah. Aqimis salah wa ita'iz zakah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa semayang, bawa keluar sedekah. Siapa semayang dan orang bawa keluar sedekah. Dia mesti ngampai dua tu jalan sekali. Jadi dalam malam yang penuh barakah ini, tajuk kita clear. Kita nak bagi tahu kat semua orang boleh buat walaupun amount kita kecil. Jangan kita compare. Dia tu bagi sampai 100,000. Tu cerita dia, bukan cerita kita. Cerita kita ada RM2, kita bawa keluar RM1. Kita ada RM5, bawa keluar RM2. Kita ada RM10, bawa keluar RM5. Maknanya kita bawa keluar sikit saja, tak sama kan dia 100,000, 50,000, 20,000. Tak apa, tu dia. Boleh faham? Kita tak mau compare lagu tu. Sekarang ni kita nak kita bawa keluar. Tu cerita dia. Kita bawa keluar. Tu cerita kita hari ni lah. Tajuk kita bila jadi lagu tu. Jadi suatu hari, ni semua cerita je malam ni. Jadi suatu hari ada seorang lelaki, kita kata ni pengalaman lah, ni pengalaman saya dulu. Di cerita ni dah lama dah, saya cerita dekat 5-6 tahun sudah lah, dah cerita lah. Masa 5-6 tahun sudah tu, start tahun 2014, 2015, 2016, 2017 kami cerita-cerita ni. Saya suka cerita-cerita ni. Lepas tu lepas 2017, 2018, 2019, tak ada lama dah tak cerita. Ni baru nak cerita balik. So 2017, 2018, 2019 tak cerita. Ni nak cerita balik. Masa pengalaman kami dulu duk buat kerja-kerja wakaf ni apa semua. Ada satu ketika tu di Perbadanan Wakaf Selangor lah. Dia ada seorang lelaki. Sebelum tu, hari ni siaran kita ni dibawakan oleh
Global Peace Malaysia. Global Peace Malaysia ni adalah salah sebuah NGO jugalah, yang mana mereka ni banyak bagi bantuan, dan hari ni mereka nak fokus kalau kita boleh sampaikan kepada semua orang untuk mereka bagi kepada keperluan musim sejuk. Berdasarkan 2 video kita yang minggu lepas dengan minggu satu lagi, kita dah bincang lah tentang macam mana keadaan musim sejuk di Syria, macam mana anak-anak di Syria. Jadi mereka mohon pada kita untuk bantu mereka. Jadi siapa yang berhajat dan sebagainya, tengok maklumat yang ada di tepi kita ni, ada maklumat, dengan bawah ni ada maklumat, tuan-tuan salurkan. Okey, yang mana nak dengar cerita, kita cerita dulu. Terima kasih kepada Global Peace Malaysia kerana pilih slot kita ni lah. Baik, kita sambung. Jadi ada seorang hamba Allah ni, dia tengok tanah, dia tanya, ni berapa ni tanah ni punya harga ni? Dia dekat Kelang lah, dah buat dah Mak Tafiz ni, dah buat dah. Pelajar dia hari tu, last yang saya dengar tahun 2017 tu, masa tu dah 1000 orang pelajar dah. Nanti tuan-tuan boleh semak lah. Dia tanya, Datuk ni dia tanya, Datuk SM Salihuddin, kalau tak silap saya, Datuk SM Salihuddin, semoga Allah merahmati beliau. Dia main tanya, dia kata, ni nak wakaf ni, tanah ni berapa? Dia babak lah, kata, Tok, ni tanah ni kat juta juga ni Tok ni. Dia kata, juta tu berapa? Dia kata, dia orang dalam mau kat 20 juta ni tanah ni harga. Tanah mahal Dia kata, tak apa, nak buat apa ni? Nak buat Mak Tafiz. Tak apa, saya ambil. Dia buat keluar cek, satu cek 20 juta. Tadi bagi. Lepas tu dia tanya dia apa? Tu nak buat Mak Tafiz, dah ada duit ke tak? Dia kata, tak ada air. Tak apa, berapa? Bajet dalam 5 juta buat Mak Tafiz tu. Dia kata, tak apa, boleh buat. Pak. Dia ambil lagi satu cek 5 juta. Dia tulis. So 25 juta dia bagi dekat Perbadanan Wakaf Selangor untuk bangunkan Tafiz tu, dah bangun dah. Lepas tu dia kata, habis tu ni Datuk hajat apa ni nak bagi ni? Sebab orang yang mewakafkan sesuatu, dia boleh ada hajat dia. Contoh dia, macam tuan-tuan wakafkan ni mesin ayak, macam kuku ke kan, kuih ke, kita wakafkan kan. Saya wakafkan yang ni untuk sekolah ni supaya ni. Jadi orang dia tanya, Cik, wakaf ni apa hajat dia? Nak bagi apa? Nak buat apa kami nak kena buat ni? Dia kata, tak ada banyak minta pelajar-pelajar doa kat saya sudahlah. Tempat yang dia wakaf tu kena doa dia. Hari-hari kena doa dia. Ya Allah, berkatilah orang yang wakafkan mesin ayak ni dekat pelajar-pelajar Tuan Haji apa sebut nama. Boleh? Kita boleh beritahu apa hajat kita sebab kita mewakafkan sesuatu. Jadi Datuk SM Salihuddin dia kata, saya ni minta buat satu je rumah kecil untuk saya dalam tu, dalam Mak Tafiz tu punya area, supaya saya tua esok saya nak duduk dekat situ, saya nak dengar orang baca Quran. Hak tu lah permintaannya. Berapa dia berpulang? 25 juta. Selang tak berapa lama, tahun yang sama. Hak ni tuan-tuan boleh tanyalah Ustaz Anwar. Timbalan, CEO Perbadanan Wakaf Selangor. Ada lah ni, masih bertugas. Semoga Allah merahmati Ustaz Anwar. Bertanya dia, cerita ni. Dia kata, setahun yang sama, Allah Ta'ala bagi rezeki dia. Projek dapat dia punya, ni bisnes dia boleh berkembang. Berapa ratus juta. Ratus juta. Saya dengar, fuyo, sempoi. Bawa keluar 25 juta. Allah bagi balik 100 juta. Dia jadi lipat 10 kali ganda. Silap-silap 20 lah. Hak penting yakin. Masa buat tu, janganlah pula lagi ada yang tengok yang saya cerita ni lagi. Dia nak bagi online ke apa kan. Lah ni kan canggih online, dia buat sedekah online lah. Buat pula, saya kata siapa nak bagi aku 1 juta? Tak jadi. Tak jadi aku tu. Kita bagi, kita ikhlas kita lah. Sebab pada saya biasa jumpa orang-orang yang macam Datuk SM Salihuddin ni. Contohnya Datuk SM Samsudin. Datuk SM Samsudin ni saya kenal beliau.
seorang yang berhati mulia. Semoga Allah memanjangkan usia Datuk Syamsuddin. Semayang kat Masjid Negeri Shah Alam. Setiap subuh, belum azan subuh, mereka dah sampai dah. Ni set-set ni. Oi. Set-set ni orang panggil set-set puaka orang ni. Mereka legend lah, saya orang tak tahu lah. Pakai kopiah putih, rambut pun dah putih dah sikit. Silang beg begitu, nak bawa wallet dia apa ke. Mai, pakai jubah putih. Sebelum subuh, set-set ni semua dah ada dah. Serius. Saya takjub sungguh tengok mereka. Dunia dapat akhirat mudi. Kemana? Kita niat begitu boleh ya? Kita niat, ya Allah, bagilah kami jadi orang yang ada harta dan orang yang kuat agama. Orang macam ni, Nabi kata Allah sayang. Allah sayang orang Islam yang ada harta, kuat agama dia. Allah suka sayang. Tengok hadis Nabi. Aw kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sebut Allah sayang dengan orang Islam yang ada kekayaan. Allah sayang, dan dia guna kekayaan untuk jalan Allah, dan sebab dia ada iman, dia ada kuat pegangan agama dia tu. Saya syok tengok mereka ni. Tak payah nak masuk iklan duk buat apa, tak payah. Mereka relax, steady. Suka, saya idola semua mereka ni. Suka tengok. Steady, orang tua-tua, relax, baik. Sayang kita hak muda ni, bagi nasihat kat kita. Suka. Kita hak benda yang tengok ni, kita niat lah. Kita esok jadi orang tua, banyak jadi orang tua begitu. Syuk, saya berkenan semua. Saya cakap terang-terang, kenal semua. Baik sambung. Lepas tu, maknanya saya bisa jumpa orang-orang yang macam ni. Banyak, merata mereka ni ada. Saya bisa jumpa orang masjid, mereka ni orang masjid. Masjid Glen Mary, ada. Masjid Glen Mary, masjid negeri, masjid Bukit Jelutong, Tengku Ampuan Jemaah. Banyak geng-geng ni. Masjid Seremban, masjid Apollo, BJ. Banyak kita jumpa. Mereka low profile. Saya doa supaya semoga semua yang baik-baik yang saya nak sebut nama ni ramai. Jadi yang saya sebut ni yang mana terlintas di fikiran saya saja. Saya doa supaya mereka ni dipanjangkan umur, diberikan kebaikan, dimurahkan rezeki, dan boleh bantu lagi orang Islam. Sebab orang-orang macam inilah yang akan terhadapan untuk orang-orang Islam. Jadi cerita ni jadi di Mekah. Ada satu cerita. Tadi satu cerita dah selesai lah. Cerita ni kan nak pergi Indonesia tu. Indonesia apa boleh tak? Cerita ni berlaku di Indonesia. Saya dengar cerita ni lama lah. Kat 2-3 tahun dah saya dengar cerita ni. Betul? Lepas tu baru ni dengar pula Ustaz Syamsul Debat, abang saya, Ustaz Syamsul Debat. Semoga Allah merahmati Ustaz Syamsul Debat. Dunia akhirat bagi dia kebaikan. Pelihara dia daripada fitnah dan sebagainya. Amin. Jadi saya dengar Ustaz Syamsul Debat cerita yang sama je. So, saya macam nama tak cerita kat semua lah. Cerita apa lah. Cerita dia, ada seorang pengayuh beca dekat Indonesia. Pengayuh beca ni saya sebut ni, tuan-tuan jangan salah tanggap perkataan saya. Bila setiap kali saya cerita, tuan-tuan jangan salah tanggap perkataan saya. Saya minta simpang daripada hina orang, cerca orang, cakap benda tak elok pasal orang. Itu saya minta simpang. Saya tak mahu jadi dulu tu. Bila saya cerita, bila saya keykan kepada beberapa perkataan yang memang orang nampak ini macam nak hina orang kan. Tak, maksud saya bukan. Kena dengar sampai habis. Macam tu cerita dia. Sebab contohnya macam ni, saya nak kata Pak Long ni, dia bawa beca. Biasalah, orang bawa beca sudah pasti income dia tak banyak. Nampak tak? Saya bukan nak hina orang yang bawa beca. Saya tengah bagi tahu fakta. Kalau dah dia kerja bawa beca, sudah pastilah zakat tak wajib ke atas dia. Sebab dia pun tak apa nak cukup untuk diri dia. Boleh faham? Jadi kena faham. Kalau kita kata mentality dia mungkin matang, tetapi mentality dia mentality orang yang mungkin keuangan dia tak banyak. Jadi dia tak boleh fikir macam siapa-siapa yang ada keuangan yang banyak. Boleh faham? Sama juga macam orang yang banyak wangnya. Alhamdulillah.
yahdina wa yahdikumullah. Jadi mentaliti pun mentaliti biasa. Faham tak? Jangan salah tanggap perkataan saya. Jadi Pak Long ni dia jiwa besar. Jiwa dia besar. Jadi dia kata, aku ni tak ada duit. Duit ni kira kalau cari hari ni kayu beca dapat, memang guna hari ni untuk keluarga, habis. Dia ada anak 2 orang, dia ada isteri. Guna, habis. Jadi makna tak ada duit untuk infak. Takkan aku tak boleh nak buat infak. Ingat tajuk kita, 1 sama dengan 10,000. Makna siapa saja boleh buat. Dan nilai dia akan sama dengan orang kaya buat. Sebab berdasarkan kemampuan kita. Jadi dia kata macam ni lah. Aku tak ada apa. Aku buat ride beca hari Jumaat percuma. Sebagai aku punya sedekah kat atas orang. Ni syok. Nama kita pun boleh ambil juga. Contohnya, katalah kita berniaga burger. Contoh, kita berniaga burger. Tak boleh bagi, yalah, kita berniaga burger, pendapatan kita ngam-ngam. Macam mana nak buat? Mungkin 5 burger pertama percuma. Contoh, sebagai sedekah kita. Atau ada happy hour. Happy hour, contohnya kita nak buat burger, kita tahu pukul 8 orang tak main ramai. Saat lagi pukul 10 ramai orang main. Masa pukul 10 tu 5 burger percuma. Tengok ada budak kecil je ramai. Ataupun kita masak burger, kita buat burger, buat burger dekat buat burger. Kalau malam, tiap-tiap malam budak yang mai beli, budak punya percuma. Contoh lagu tu lah. Dah ada 3-4 biji kita bagi percuma. Contoh lah no. Khair. Jadi Pak Long ni pun sama lah. Mana kita buat ikut kapasiti dan kemampuan kita. Ni Pak Long ni kata, aku ni tak ada apa. Aku kira hari Jumaat aku ride percuma ya. Siapa naik lah pergi tak mana jom ke dekat kan percuma. Jadi bila dia kata lagu tu, sampailah hari Jumaat. Bila hari Jumaat percuma, kayu orang tahan ya. Halo. Ada seorang maklum ni tahan ya. Pak Long, berhenti nak naik beca. Dia kata naik pergi mana? Dia kata pergi sekian-sekian tempat. Pak Long ni kayu. Gereh kayu. Sampai kat tempat Mak Long ni. Mak Long ni tanya, berapa? Dia kata, dah. Hari ni percuma. Mak Long ni, dia ni main dengan aku ni, Pak. Dia tengok aku ni pakai SDK apa dia. Sebenarnya Mak Long ni gaya. Dia kata, dah. Saya memang setiap hari Jumaat saya pergi percuma. Cukup lah. Dia Mak Long ni kata, dia ni main ke sungguh-sungguh. Tak apa. Jumaat depan aku nak tengok. Sebab dia kata, setiap Jumaat dia pergi percuma. So, Jumaat depan Mak Long ni tahan dia. Betul. Aku naik dengan hang. Bawa aku. Dia, mana nak ingat dah. Seminggu. Dia, mungkin Mak Long ni pakai baju lain ke, dress up lagu lain ke. Dia pun tak kenal. Beca dia mesti sama. Sebab kadang-kadang tengok kat apa nama, Parang Kota Melaka, dekat tengah-tengah bandar Melaka kan, ada beca kan, dekat tempat ada signboard Maggi apa semua kan. Kan dia ada macam beca dia pasang lagu. Lah ni spot pasang lagu TikTok lah nama. Lah ni dia pasang lagu TikTok. Deng. Dia pasang lagu tu kayu. Lepas tu saya main lagu-lagu lain kan. Banyak lagu dia pasang TikTok ya. Jadi beca dia pasang sama. Maknanya dia ni hari ni pun lagu ni beca dia, esok pun lagu ni beca dia, sebulan pun lagu tu juga beca dia. Dia sama. Dia beca orang kenal. Dia tak kenal siapa ni dengan dia. Jadi Mak Long ni tahan ya. Mak Long ni kata, hari ni aku nak tengok dia ni betul tak betul. Mak Long ni tunjuk jalan jauh. Dia kayu, jauh kayu. Sampai. Mak Long ni kata, berapa? Dia kata, dah. Hari Jumaat saya pergi percuma. Mak Long ni kata, dia ni kayuh beca duk bagi percuma ke orang. Kayuh beca duk bagi percuma ke orang. Pijauh pun duk bagi percuma juga. Lain macam dia ni. Orang kaya apa? Tak tahu. Lepas tu Mak Long ni kata, tak apa. Jumaat depan aku tengok pula dia ni lagi sekali. Rezeki Mak Long tu, Jumaat depan pun, dia tahan Mak Long ni, masih kosong, tak ada orang. Mak Long ni tahan. Mak Long berhenti. Lepas tu Mak Long ni naik. Dia kata,
Mak Long tanya, nak pergi mana? Mak Long dia tanya. Mak Long dia kata, pergi rumah hang. Dia kata, pergi rumah saya nak buat apa? Dia kata, ibu nak main rumah saya nak buat apa? Dia kata, bawa sudah, aku nak pergi rumah hang. Hang tak perasan aku dah 3 kali naik beca hang. Percuma hang pergi aku. Dia kata, memanglah hari Jumaat saya pergi percuma. Baik, hari ni aku nak suruh hang bawa pergi rumah hang. Dia pun dia kayu, tak tahu apa. Bawa sampai ke rumah dia. Sampai ke rumah dia, Mak Long ni turun. Mana rumah hang? Dia tunjuk, ni rumah saya. Orang tengok, Allah. Rumah. Kira boleh larat duduk lah orang kata. Kira boleh larat duduk lah. Bukan boleh duduk buat ada perabot ke furniture apa. Tak ada. Biasa. Tengok ada isteri, ada anak 2 orang. Mak Long ni teriak. Dia kata, lah, nangis siapa pula? Mak Long ni kata, hang, rumah hang pun tak selaku rumah. Tapi hang boleh buat nak sedekah hari Jumaat. Aku ni orang kaya. Berat nak sedekah. Lepas tu dia kata, lah tak apa lah. Masing-masing punya upaya. Tu Mak Long ni kata, disebabkan hang ni orang baik, boleh tak hang tolong aku? Dia kata, tolong apa? Mak Long ni kata, boleh tak hang terima sedekah aku? Tolonglah, aku nak bersedekah ni. Dia kata, baiklah, Mak Long nak bagi apa kat saya? Dia kata, saya dah niat elok. Lah ni saya nak bawa abang, isteri dan anak-anak. Jom, main dengan saya. Kita pergi umrah sekali sama-sama. Bagilah saya pelepas hajat saya. Tu dia. Nampak? Dia punya balas tu. Tapi dia kena tunggu 3 minggu lah. Kurang-kurang 3 minggu. Jumaat. 3 minggu. Dia punya sabar dia tu. Allah balas tu dia. Pergi umrah terus. Ya Rab. Habis ada soalan ke? Ustaz, sebelum tu kita bagi tahu lah siapa yang ada soalan. Kalau apa nak tanya boleh. Tapi saya ni bukan mahir sangat. Takat padan saya lah boleh tolong jawab. Hak mana boleh lah no. Yang panjang ni. Zakiyah Zakaria. Tengok. Kalau kita niat sedekah untuk tambah rezeki, atau untuk sembuh dari penyakit, atau apa-apa niat, adakah ia menjejaskan keikhlasan dalam bersedekah? Adakah sedekah itu diterima dan dapat pahala? Dia nak sedekah, tapi dia niat, kalau aku sedekah mesti dapat balas balik punya 10 kali ganda. 1 sama dengan 10,000. Baik, aku bagi sedekah. Hai, hari ni tak ada apa, bagi siapa Mak Long bagi? Mana nak tahu tambah rezeki. Dia kata begitu. Mana nak tahu tambah rezeki. Jadi dia pun nak buat sedekah. Atau dia kata dia nak sedekah sebab dia nak bagi sembuh penyakit. Aku sedekah ni pasal nak sembuh penyakit lah. Atau ada niat-niat lain. Tengoklah aku sedekah ni, mana nak tahu esok-esok projek dapat ke. Dia begitu. Jadi adakah dia akan menjejaskan niat kita? Selesai. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maklum, Puan Hajah Zakiyah Zakaria dan semua yang menonton, niat untuk buat sesuatu mesti kerana Allah Ta'ala. Pasal sebab dalam hadis Nabi kata kat kita, dengar hadis ni elok-elok walaupun semua dah hafal, dengar lu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Betul saya baca? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dengar tu. Hak tu hadis dia. Atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis paling sahih. Hadis paling sahih, dan ada banyak jalan riwayat cerita pasal hadis ni. Sahih sungguh hadis ni. Apa dia? Hadis yang pertama dalam hadis 40 Imam Nawawi. Nabi kata apa? Nabi kata innamal a'malu binniyat. Setiap amalan dimulakan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang yang dia niat, dia akan dibalas ikut dia punya niat dia. So Allah nak tunjuk balasan tu lagu mana?
faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, dan hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Nampak Allah ulang lah. Nabi ulang adalah dia. Nabi kata macam ni, seolah-olah ayat dia sini. Setiap orang beramal ikut niat dia, dan setiap orang Allah balas ikutlah apa yang dia niat. Siapa yang niat kerana Allah dengan Rasul, boleh kat dia Allah dengan Rasul. Nampak ada ayat dia lagi tu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan siapa yang niat dia untuk dunia yang dia nak, contoh tadi, nak kaya, nak sembuh penyakit, nak apa semua, atau nak menikah dengan orang lain. Sebab Puan Hajah kata, dia sedekah untuk nak niat yang lain sekali. Bolehlah, jodoh tak ada, dia sedekah bila mana nak tahu boleh dapat jodoh. Contoh lagu tu. Dia nak buat benda tu untuk benda tu. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tengok, Allah tak ulang pun macam yang atas. Yang atas Allah kata, siapa hijrah kerana Allah Rasul, maka dia akan dapat Allah dengan Rasul. Dua kali ulang. Hak bawah, siapa niat untuk dunia dan untuk nak kahwin, dia akan dapat apa dia niat. Allah kata lagu tu, Nabi kata lagu tu adalah hadis. Seolah-olah kata ulama dalam mensyarahkan dia, boleh jadi dia dapat, boleh jadi dia tak dapat. Boleh jadi dia dapat, boleh jadi tak dapat. Okey, itu satu. Jadi pokok pangkai awal dia, buatlah sesuatu kerana Allah. Selesai. Itu yang pertama. Soalan ni saya suka jawab bagi panjang, bagi kita ada option. Apa dia? Orang kata, habis tu kalau lagu tu, yang hadis Nabi tu kata lagu mana? Hadis mana? Hadis yang Nabi kata, dawu mardakum bis sadaqah. Ubatlah penyakit kamu dengan sebab sedekah. Betul juga. Nabi kata lagu tu. Bukan orang lain. Hadis sahih. Nabi kata, dawu mardakum bis sadaqah. Ubatkan, sembuhkan penyakit kamu, ubatkan diri kamu dengan sedekah. Tu. Nabi kata. Jadi saya bagi sedekah sebab saya nak sembuh penyakit. Boleh tak boleh? Betul juga. Nabi kata. Hak inamal a'malu binniyat pun Nabi kata. Hak kedua, Nabi yang kata, Allah Ta'ala kata, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan apa-apa yang kamu bagi sedekah, Allah ganti balik. Betul juga. Ayat yang lain, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Betul juga. Allah kata siapa bagi sedekah satu perumpamaan dia macam satu benih, daripada benih itu akan tambah 7 cabang. Setiap cabang ada 100 biji dia. So ada 700. Satu sama dengan 700. Betul juga. Allah kata siapa bagi satu sama dengan 700. Boleh jadi kaya. Cerita Pak Long tadi pula, Datuk SM Salihuddin bagi 25 juta, dapat 200 juta. Betul juga. Itu lagu mana? Kalau saya buat niat yang lain, itu lagu mana? Maka untuk mencantikkan keadaan ini, kata Imam Al-Ghazali, ikhlas ni ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, orang buat ibadah seperti seorang hamba. Dia buat sebab dia takut. Saat lagi tuan dia marah kalau tak buat. Macam orang gaji lah. Dia duduk cuci rumah kita apa semua. Itu bukan rumah dia. Rumah kita. Habis dia cuci pasal apa? Dah dia kerja dengan kita. Saat kalau kita marah, dia takut. Okey. Tapi kita tak kata lah orang gaji tu hamba lah. Jangan silap lah. Jangan silap perkataan saya lah. Orang gaji tu orang gaji. Dia ada gaji dia. Hamba lah. Hamba sahaya ni dia tak ada gaji. Dia boleh diperlaku macam-macam. Pukul dia boleh dan sebagainya. Tapi orang Islam tak bagi. Orang Islam suruh bagi makan sama. Tapi poin dia nak apa? Hamba lah. Orang gaji lah. Tapi kalau contoh hamba tak ada gambaran. Jadi bila saya contoh yang ni orang semua boleh nampak lah no. Orang gaji dia buat kerja sebab dia kerja dengan kita marah dia. Ni bibi tak buat ni. Awak nak tidur kan? Kita marah dia begitu. Dia takut dia buat kerja. Dia ikhlas tak? Ikhlas juga. Tapi ikhlas yang paling rendah. Apa dia? Dia takut pada Tuhan dia buat. Macam kita. Semayang tak? Semayang. Pasal apa? Takut kan Tuhan saat disiksa aku. Mampu ikhlas tak? Ikhlas tak? Nanti. Yang kedua, ikhlas tangga atas sikit. Ikhlas seorang saudagar.
Ikhlas seorang saudagar. Kenapa? Aku buat ada untung tak? Tu dia. Ni lain pula. Aku buat ada untung tak? Ni saya sedekah ni, semua penyakit tak? Ada? Nabi kata siapa ubatkan dia. Nak ah. Ni saya sedekah ni kira boleh jadi kaya tak boleh? Boleh. Apa salahnya? Sebab Allah Ta'ala kata siapa bagi satu dapat 700. Boleh kan tak? Tidak tak? Ikhlas seorang saudagar. Dia buat, dia nak tahu untung dia berapa. Yang ketiga, tangga paling tinggi. Ni siapa dia? Dia kata Imam Al-Ghazali. Ikhlas seorang kekasih. Sampai. Semoga Allah Ta'ala bagi kita sampai kepada tahap ikhlas nombor 3. Apa dia? Ikhlas kekasih ni dia lagu ni. Isteri kita beli baju Aidah. Hari Raya nak pakai baju sama. Dia kulit cerah begini kita. Dia beli color ngam dengan kulit cerah. Dia beli color pink contohnya. Pakai comel. Kulit cerah. Pakai pink. Ngam lah. Anak-anak cerah ikut dia. Kan ngam. Kita gelap. Boh baju pin tu orang kata hang orang Nigeria apa. Contoh lagu tu. Orang Nigeria apa dia kata lagu tu. Jadi kita pakai tak? Pakai ke? Pasal apa? Pasal kita sayang dekat dia. Kita kasih dekat dia. Kita buat tu buruk kat kita tak? Buruk. Tapi pasal apa pakai tak? Pasal sayang kat isteri kita. Hak ni ikhlas paling tinggi. Hang buat apa? Semayang. Semayang. Allah sayang. Aku semayang. Hang tak penat? Penat. Tapi siapa buat? Allah sayang. Aku buat. Ni macam Nabi ketika mana Siti Aisyah tanya dekat Nabi kan. Ya Rasulullah, kenapa semayang sampai bengkak-bengkak kaki? Nabi kata, afala akunu abdan syakura? Hai Aisyah, salah aku jadi hamba syukur? Allah suka aku semayang. Aku semayang banyak-banyak. Nampak? Hak tu ikhlas kekasih. Maka kita doa supaya Allah bagi kita sampai takat ni. Bagi kita sampai tahap tu lah, no? Baik, bunyi tu bunyi untuk soalan tu ada soalan. Jadi kita bagi kita sekali lagi dah Puan Zakiah Zakaria dan juga semua hak menonton. Boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Niat nak dapat apa? Boleh. InsyaAllah dapat. Tapi boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Tapi insyaAllah dapat. Hak paling cantik niat kerana Allah Ta'ala. Hak tu paling tinggi. Okey. Tapi ada tapi pula. Ada satu kisah. Ada seorang lelaki. Sana, bis, dia yang habis kat tekak. Ada seorang lelaki. Dia kaya. Dia pergi kat sekolah satu sekolah tahfiz. Dia pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudir dia jawab. Salam. Ahlan, mah ni. Orang kaya ni semua. So saya nak bagi sedekah, dia kata. Mudir kata, syok juga lah. Kami taklah nak minta, tapi orang nak bagi apa salahnya, kata mudir. Lepas tu, Pak Long dia kata, hak orang kaya ni. Dia kata, saya ni bukan apa ustaz, oi. Bagi sedekah ni mana nak tahu, Allah Ta'ala bagi murah rezeki, dapatlah tambah rezeki lagi. Mudir tu seolah-olah macam dia tengok, dia kata sekali. Jadi abang Tuan Haji ni bagi sedekah kat kami ni tujuannya untuk apa? Dia kata saya ni bagi sebab yalah nak tambah rezeki saya lagi lah. Jadi bila saya berkelak sikit dapatlah tambah saya. Apa jawab mudir dia? Mudir dia kata, kalau lagu tu tak payah bagi sedekah kat kami. Pak Long dia kata pasal apa? Sebab Tuan bagi sedekah sebab nak tambah rezeki. Maknanya Tuan memerlukan kekayaan itu. Kami tak perlu apa-apa. Jadi kami tak kisah. Tuan buat keluar, lebih baik Tuan ambil duit ni, simpan kat Tuan. Rezeki itu dah ada kat Tuan. Nampak tak? Itu penangan tu. Penangan kepada kita. Mana hang buat keluar, hang nak bagi,
Hang nak bagi rezeki kat orang. Hang nak bagi sedekah kat orang pasal nak tambah harta hang. Baik hang tak payah buat pula. Duit tu simpan kan. Hang perlu. Daripada kami orang susah yang ni kami tak perlu pun. Hang yang perlu. Betul juga kalau kata lagu tu. Wallahu a'lam. Jadi sebagai soalan yang pertama daripada Puan Zakia Zakaria tadi, niat macam-macam boleh tak? Boleh, ada tingkatannya. Paling tinggi cantik, niatlah kerana Allah. InsyaAllah Allah balas lebih baik daripada semua amalan. Wallahu a'lam. Saya minta izin minum. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Reminder. Atas apa dia? Viewers kita ada 300 orang. Oh, ya ke? Baik. Aku baca ni sekarang. Kan soalan dulu. Ni dulu. Mereka bagi skrip ni je. Skrip besar ni. Pertama, terima kasih kepada semua yang menonton. Sekarang ni saya difahamkan viewers kita ada lebih kurang dalam 300 orang. Terima kasih sudi duk tengok saya cakap seorang-seorang ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah merahmati dan memberkati tuan-tuan luang masa dengan saya malam Jumaat ni. Terima kasih Yang kedua, sesiapa yang ingin membantu Global Peace Malaysia untuk membantu rakyat Syria pakaian sejuk mereka dan perkara-perkara sejuk, nak menghangatkan badan mereka masa musim sejuk, tengoklah link di ruangan komen dan dekat ni kiri kanan saya ni, bawah saya ni ada dia punya nota-nota dia. Tuan-tuan tengoklah lah ni canggih, tuan-tuan boleh tekan online saja. Buatlah RM1 pun tak apa, jangan rasa koman, yang penting biasa buat. Alright, settle. Muhammad Ra'an ni macam biasa ni, abang ni selalu buat dengan kita ni. Nak tanya, Ustaz nak tanya sikit, boleh? Adakah lebih afdal kita sedekah benda yang kita sayang ketika itu untuk orang yang sangat memerlukan benda yang kita sayang itu? Oh, hak ni level Rasulullah. Hak ni level Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Nah, baik. Abang Ros tanya kita. Dia kata, Ustaz, kalau satu orang mai kat kita macam ni saya serta diri saya lah. Ni paling famous, Davis. Ni paling famous. Ni paling famous. Kita pakai ridha. Kita duduk contoh ke orang. Tuan-tuan, bagilah yang paling disayangi. Tuan-tuan, tidak dikira harta itu kalau kita tak bagi yang paling kita sayang. Baca pula ayat Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Baca ayat Quran. Apa dia? Tidaklah dikira seseorang itu buat kebajikan yang ultimate melainkan dia bagi benda yang dia sayang. Kita kata lagu tu. Kata kita pun keluar ala masjid. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salam Allah. Sekali. Baik, seorang bang ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia pegang tangan kita. Alamak, apa tu saya ni abang? Dia tahu Ustaz, berkenan kat rida Ustaz boleh bagi ya? Allah! Ada hari saya pakai rida yang isteri saya bagi hadiah. Kita ni sekali lagi nak balik nak jawab dengan anak dia. Dia mesti tanya, abang, mana rida? Tadi orang berkenan kat rida tu, dia minta kita bagi. Dah tahu saya bagi hadiah kat abang, benda yang saya bagi kat abang mestilah abang, takkan abang tak sayang. Betul juga dia kata tu. Allah kacau. Nak jawab lagu mana tu? Nak jawab lagu mana? Kacau. Kita baca Allah. Tapi kebiasaannya bila minta tu bagi. Semalam saya jumpa dengan satu orang. Semalam saya jumpa satu orang. Dia minta rida dekat saya. Saya bagi rida saya kat dia. Dia kata, Ustaz, ni gambar. Ni rida ni
Saya minta ke Ustaz, Ustaz bagi ke saya. Hari ni saya nak bagi hadiah pula ke Ustaz. Sebab hari tu saya tak ada apa. Ni saya dah berniaga. Dia berniaga, dia jual rida lah apa semua. Dia kata, nah ni Ustaz ambil hadiah daripada saya. Rida juga. Tu. Cerita ni. Solat selawat tu. Bila last kita buat? 2014, 2015 kan? 14. Ha. 2014. Lama tu. Yang syok tu bukan tu saja. Seorang minta rida, seorang minta jubah kot warna kelabu saya tu. Ha, saya buka, saya bagi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Saya pun dah lupa dah. Semalam jumpa, dia kata, Ustaz, ni, saya minta rida Ustaz. Seorang lagi minta jubah Ustaz. Ustaz bagi dua-dua. Saya kata, tu kan saya bagi. La ilaha illallah. Okey, abang tu tanya soalan lagu tu lah. Dia kata, kalau orang tu minta kita benda yang kita sayang time tu, kita bagi macam mana? Nak bagi hak yang kita sayang tu kan? Atau macam mana yang kita boleh nego kan? Aku mana? Baik, kalau nak diikutkan, berdasarkan kepada Nabi SAW, Nabi ni bila orang minta kat Nabi, baju kesayangan Nabi ke apa semua, Nabi bagi. Rida Nabi bagi. Jubah Nabi bagi. Dia kata, kenan kat baju Rasulullah. Buka tu Nabi bagi hadiah. Nah, ambil hadiah. Tu. Jadi macam ni. Kita buat dua-dua. Sebab iman kita lemah. Kita buat dua-dua. Apa dia? Ada benda yang kita syok yang kita boleh bagi, kita bagi. Contoh, pen. Kan ada jenis pen yang kita kalau pakai sedap. Antaranya Kilometrico. Kilometrico sedap lah. Sempoi kan? Lagi Faber-Castell. Betul ada pen Faber-Castell? Ada? Sedap. Mata 0.7. Oh, tu dia. Sedap dia punya rupi. Zeruk. Dia kata kan? Hak tu kalau orang tanya, ya Allah, sedapnya pen yang Ustaz pakai ni. Sedap lah pen hak abang benda ni. Macam mana? Beli mana ni? Benda tu bagi lah. Hak ni saya sayang ni. Saya bagi hadiah. Ambil ya. Hadiah kerana Allah Ta'ala. Sempoi. Okey. Yang kedua, isteri kita bagi hadiah kat kita. Mak kita bagi hadiah kat kita. Contoh dia, mak kita bagi kat kita serban. Contoh jam tangan. Orang main, Ustaz, duk tengok daripada jauh berkenan tengok jam Ustaz tu. Allah, macam mana ni? Abang saya terang kat dia. Abang, jujur saya cakap, kita kena bagi benda yang kita sayang. Jam ni, saya sayang sungguh. Sebab mak saya bagi. Abang, kalaulah mak saya meninggal, jam ni lah kenangan yang saya ada dengan mak saya. Kalau saya bagi ke abang, saya tak ada kenangan apa lah. Boleh tak saya minta izin, saya ganti bagi benda lain ke abang? Dia kata, apa dia yang Ustaz ada nak bagi? Ni, minyak atar ni ada. Ambil tu. Kalau boleh buat gitu, ngam. Ngam. Boleh dapat? Kita tak menghampakan harapan orang, tapi kita bagi juga hadiah dekat dia. Kita bagi benda yang lain, menggantikan benda yang kita sayang tadi. Sebab apa? Sebab kita kok mana pun sentimental value tu ada. Okey? Tapi kalau yang terbaik boleh buat macam Rasulullah. Abang berkenan sungguh jam. Nah, ambil hadiah bagi kan. Saya balik, mak, jam mak bagi hadiah saya tadi, ada orang berkenan saya bagi. Iman kita mungkin okey. Saya mak kita kata tu dia hang pada hak aku bagi tu hang bagi kat orang. Punca dah hang ni aku tak mau bagi hadiah dekat hang. Kena lagu tu. Habis. Jadi hak saya baca tadi tu lah pada tuan-tuan. Memang ikut dari segi dalil lah. Bagi benda yang kita paling sayang, hak tu baru betul. Ngam. Hak tu paling ngam. Iman kita lemah. Buat negotiation. Alright? Wallahu'alam. Selesai no? Ada lagi soalan habis? Okey, tunggu sekejap. Jadi, saya nak contoh lah. Contoh ni dekat muka. Fifi. Main yang sejuk sikit, bis. Bagi hak ni. Buah yang jenis memang apa? Kok nak kok? Tak mau, nak ayam Kok tak mau lagi. Sedap mampus. Terima kasih, Hafiz.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita ni dekat Mekah. Jadi cerita ni lama. Jadi satu hari ada seorang Pak Long ni. Dia tua. Kalau ikut riwayat cerita ni diceritakan oleh Imam At-Tabrani. Imam At-Tabari. Imam At-Tabari. Imam At-Tabari ni ulama karang tafsir At-Tabari lah, no? Tafsir At-Tabari. Boleh ya? Kalau Tabrani hadis. Okey. Bismillah. Alhamdulillah, ngam semua dia, bau lega. Panas-panas hangat ni. Jadi Imam At-Tabari, bukan Tabrani, Tabrani hadis. Tabari tafsir. Imam At-Tabari kata, aku masa ni muda lagi. Masa berlaku cerita ni, aku duk ada di peristiwa ni. Jadi aku nak cerita semua ke abah. Imam At-Tabari kata lagu tu. Imam At-Tabari. Cerita dia macam ni. Di kawasan itu, dekat Mekah, ada seorang Pak Long. Umur dia 70 tahun. Lebih kurang lah, 70 tahun. 60, nak dekat 70. 70 tahun lah kita kata. Tua, dekat bayar ayah saya lah. Saya rasa, ayah saya 68, 69 ayah saya. Dekat 70 lah. So, tak mudah lah cerita dia. Jadi Pak Long ni, dia kena belah 8 orang perempuan. Isteri dia, mak mentua dia, anak dia. Isteri dia, mak mentua dia, anak dia perempuan semua. Dia kena belah semua. Ada setengah kata anak perempuan dia 4 orang lah. So, lagi 4 tu, isteri dia, mak mentua dia, kakak dia kot. Lebih kurang tu. Kakak dia 2 orang. Lebih kurang tu lah. Dia seorang lelaki. Umur 70 lah dah. Jadi, hari tu dia keluar lah. Pergi lah cari di sekitar kawasan Mekah tu. Dia berjalan. Cari kok-kok lah ada rezeki dia boleh dapat. Sama ada sedekah ke, pergi cari kerja ke. Ada orang bagi dia kerja, dia dapat gaji ke apa. Cari. Tak jumpa. Dia balik rumah dia, kat bini dia. Tak ada lah apa boleh dapat hari ni. Bini dia sambut dia kat pintunya. Abang, ada apa-apa kau untuk kita? Dia kata, aku tak ada lagi. Tak apalah. Aku keluar lagi sekali. Saya tengok bila lagi sekali. Macam mana kok ada lah kat mana. Keluar. Dia keluar. Berjalan cari. Penat lah. Gamak orang tua. Keluar 2 kali keluar rumah. Penat. Dia pelat, dia duduk lah. Dia duduk sendak kat pokok tu. Bila kita sendak kat pokok lah. Contoh lah, tengok dia. Sendak kat pokok, duduk. Sendak. Tangan kita kan. Duduk. Sandak salah. Kan tangan kita tu. Sandak salah. Dia sandak salah tu, tangan dia ramah apa? Keduk. Dia pegang macam ada benda kerah. Macam kotak tu, Imam At-Tabari kata. Cerita dia macam ni. Hujung cerita dia, Imam At-Tabari pergi duduk dengan dia. Tu dia boleh cerita ni. Okey, boleh faham? Gamaknya barangkali dia ada di peristiwa tu. Tapi macam mana dia tahu cerita ni daripada awal? Mungkin Pak Long ni cerita dekat dia. Lepas tu. Faham tak? Dia ni tengah-tengah perjalanan, dia ada happen dalam peristiwa tu. Habis tu macam mana dia tahu cerita awal ni? Pak Long tu bukan duduk dengan dia awal. Mesti dia tanya ada Pak Long tu, apa berlaku sebelum ni? Boleh faham? Tu dia boleh cerita. So, Pak Long dia pegang ada kotak. Angkat. Pokok, sana kat pokok ada kotak. Angkat. Ni kotak macam karung emas ni. Buka. Allah, ada duit emas. Ada dinar emas, Hafiz. 1 dinar emas bersamaan dengan berapa ratus ringgit dah ni? 400, 600. Dan ni dia kata turun harga sikit lah. Ada lah 300 ke berapa. Tak tahu lah ya. 1 dinar emas. Hak tu yang ada kat kita tu berapa gram lah. Dulu gram dia 4.2 gram. Hak yang orang duk timbang tu baru berapa ni. Dulu 4.2. Maknanya satu tu jatuh dalam 600, 700, 800 tu. RM duit kita, emas tu. Hak yang dinar emas tu. Lepas tu,
Dia buka-buka, ada dinar emas dalam tu. Dan Pak Long ni kata, dia kira duit dalam tu ada 1,000 dinar emas. Bayanglah dah lah dia tu. Jumpa pula barang tercicir. Boleh lah kalau kata dia gagah nak pakai, nak bagi hidup, tak mau bagi mati, nak makan. Tapi Pak Long ni iman kuat. Tu kita syok. Dia bawa balik rumah dia. Dia bercerita kat isteri dia. Pasal, okey bukan? Dia bawa balik, dia pegang. Assalamualaikum. Bini dia, Waalaikumsalam. Ada dapat apa-apa kau untuk kita? Sebab tengok pegang kotak. Suami dia kata, tak ada apa. Itu kat tangan abang dia. Tak ada apa, ni urusan aku bukan urusan hang. Sebab biasalah orang perempuan, sekali dia tengok, tua tak tua. Tengok mah, maklum tak maklum. Jadi dia kata, tak ada, ni urusan aku bukan urusan hang. Dia kata, abang, cerita apilah kat saya, apa masalah abang? Dan Pak Long ni kata, tak apa, aku cerita kat hang. Dalam ni ada 1,000 dinar emas aku jumpa bawah pokok tadi masa aku rehat. Bini dia kata, seperti kita tu agak lah. Bini dia kata, abang, ambil bila petik satu, apa masalah dia? Dia ada 1,000. Hang petik satu baru 999 tu ada lagi. Satu je guna untuk kita. So kita gantilah balik. Bini dia kata begitu. Dia kata, tak boleh, ni bukan duit kita. Dia kata, abang, ni duit tercicir. Bahasa syariah kata, luqatah. Harta luqatah, jatuh, tercicir. Dia kata, kan ni luqatah, kita jumpa. Dia kata, kalau luqatah, suami dia kata, kita kena tunggu setahun. Kena iklan kat semua orang setahun, baru kita boleh guna pakai. Bini dia kata, tak apalah abang, ambil pilah satu guna. Suami dia kata, apa? Nak abang kata punya amanah lelaki dia ni. Sampai dia kata dulu ni, dia kata, jangan sentuh kotak ni dan isi dia. Hang sentuh aku cerai kan hang? Tu punya garang, cengir tu. Punya anak abang kata punya jaga. Tu kita nak semua orang yang tengok kita ni, bab sedekah tu, bab kita nak highlight juga. Tapi bab pegang agama tu kita nak juga nombor 1. Tak mau sekali duk rajin duk sedekah, tapi duk tak pegang agama, duk mencuri lah, duk rasuah lah apa semua. Tak syok lah tu, tak mau. Dak bukan apa. Bukan apa. Minta maaf lah, ni saya cakap ni. Saya cakap jujur. Saya tak takut saya cakap ni. Saya cakap fakta. Apa dia? Kalau kita jadi macam orang yang duk ambil rasuah, kita duk sedekah kat masjid apa semua, tahu satu hari kita kena tangkap sebab rasuah. Macam orang-orang yang duk kena tangkap sebab rasuah, jumpa duit banyak kat rumah lah apa semua kan. Mereka tu duk bagi kat masjid-masjid juga bantuan. Apa orang masjid akan rasuah? Apa masyarakat akan rasuah? Tu dia selama ni dia bagi kat kita duit rasuah apa? Buat apa? Buat buruk nama kita ya. Itu tak apa, sambung. Jadi dia tinggal ya kotak emas tu, kotak yang ada emas dalam dia tu di rumah dia. Esok dia pergi sembahyang subuh kat Masjidil Haram. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tam. Ada seorang lelaki daripada Khurasan. Dia naik macam bukit sofa lah, tempat tinggi tu, dia naik. Assalamualaikum kaum muslimin sekalian. Siapa-siapa di kalangan kamu yang ada nampak kotak yang ada isi dinar emas saya, tolong pulangkan balik. Saya tercicir. Dalamnya ada 1,000 dinar emas. Tolong pulangkan kepada saya. Dia kata begitu. Pak Long ni dengar, Allah, akulah tu duk simpan. Tapi Pak Long ni dia kena pandai lah. Dia bagi, saya kira tak ada apa. Dia tanya, Encik, wahai saudaraku dari Khurasan. Maka ulama kata dia tahu daripada Khurasan ni, mungkin tengok muka lah kot kan. Yang Melayu, contoh kalau kita pergi Mekah kan. Yang Melayu, Malaysia. Bila tengok muka. Okay. Ya. Yang Khurasan. Kalau ada orang yang jumpa, berapa upah kamu nak bagi? Dia kata, berapa yang dia mau? Dia kata, kalau tu bagilah setengah daripada 1,000 tadi, tu 500. Dia kata, saya tak boleh bagi. Habis tu, boleh lain lagi tak? Kawan tu tanya, bagi kurang lagi tak? Dia kata, kalau macam tu, bagilah 10%. Maknanya 100. Kawan yang tu kata, tak boleh. Allah.
Dia pun balik ngayak tu. Dia balik rumah dia. Assalamualaikum. Abang kat bini. Ya, oi. Tadi abang duk semayang subuh. Lepas tu ada seorang daripada Khurasan buat pengumuman. Dia punya kotak mah tu. Lepas tu bini dia kata, habis tu dia nak bagi apa kat kita kalau kita kata kita jumpa? Dia tak bagi apa, cik. Oi. Abang tanya dah. Abang kata dekat dia, kalau siapa yang jumpa nak bagi apa? Dia kata nak berapa abang? Abang kata nak setengah. Dia kata dia tak mau bagi. Abang minta 10% pun dia tak mau bagi. Bini dia kata, abang try. Saya bertanya lagi sekali. Mana lah nak tahu boleh dapat. Tanya dia. Dia pun pergi subuh. Hari kedua. Hari kedua. Assalamualaikum kaum muslimin. Lepas semua. Siapa nampak saya punya uncang emas tu, tolong pulangkan baliklah dalam. Saya aja boleh doa kepada dia agar Allah berkati rezekinya. Wahai Tuan, semalam saya dah tanya. Saya rasa kalau Tuan bagi tawaran yang baik, sudah pasti orang yang jumpa tu akan pulangkan. Dia lah Pak Long tu tu. Lepas tu dia kata, apa yang dia mau? Kalau ini bagilah paling minimum. Lepas tu orang yang Khurasan tu tanya, berapa minimum? Bagilah 1 sebiji. Dia kata, tak boleh. Aku tak akan bagi kat dia apa-apa. Aku hanya boleh doa untuk dia. Rahmat barakah. Dia pun balik dia abang kat bini dia. Ya, oi. Hari ni dia buat pengumuman lagi sekali. Abang tanya kat dia, boleh dapat berapa? Dia kata, tak boleh, tak mau bagi berapa pun. Habis tu, minta 1 pun dia tak mau bagi. Jahanam. Abang dah nekat dah yang, esok bagi, abang nak pergi jumpa dia, abang nak bagi terus kat dia. Tak mau dah duduk simpan dah harta dia ni. Buat apa kita duduk simpan? Bukan kita boleh duduk makan. Kau abang, dia kata, abang ke mana? So esok pagi, dia pergi. Lepas semayang subuh, kawan tu buat pengumuman. Dia pergi jumpa kawan tu, dia kata, aku dah tahu siapa yang ada barang hang. Aku tahu tempat dia di mana. Kawan tu kata, bawakan aku pergi. Bawa aja. Ni, dalam rumah ni. Ni rumah aku. Aku yang jumpa hang punya. Masuk. Dia duduk. Isteri dia, anak dia, Pak Long Khurasan ni, tengok keluarga dia. Dia ambil, dia bagi. Kawan ni buka. Dah 1,000 dinar emas. Tak kurang 1 pun. Mana dia ni yang mana? Tak ambil. Lepas tu, dia kata, lah ni macam mana aku bagi hang betul? Dia kata, betul. Lepas tu, hang nak bagi apa-apa kat aku tak? Dia kata, aku tak mau bagi apa kat hang. Aku nak doa. Jap. Imam At-Tabari saya tak serta dia masuk tahu mana. Masa hari yang ketiga, hari yang sama pagi tu, dia ada hari yang pertama pengumuman, hari kedua pengumuman, hari ketiga tu dia nampak Pak Long dia pergi jumpa, dia dengar conversation tu. Baru bila Pak Long tu ajak pergi, dia ikut kat belakang. Dia kata aku ikut follow sebab aku tahu cerita ni daripada awal. Aku nak tengok ending dia macam mana. Ikut sampai ke rumah. Bila sampai ke rumah, Pak Long tu kata kat yang orang Khurasan ni masuk rumah. Lepas tu Imam Tabari kata, boleh tak saya join sekali masuk? Dia kata. Kawan dia kata tak apa, masuk duduk sekali. Jadi Imam Tabari pun duduk ada kat dalam tu. Jadi Imam Tabari duduk tengok, ya Allah, keluarga dia ni nampak rumah dia pun tak berapa ada macam rumah orang miskin apa semua, nampak dhaif, nampak laih lah orang kata bahasa Kedah, kata bahasa utara kata laih lah, nampak ni bahasa kita kata tu. Tengok-tengok tak bagi pun apa. Lepas tu kawan ni dia kata apa? Dia bangun. Aku hanya boleh doa je kat hang. Murah rezeki, diberkati Allah Ta'ala dan segala hajat hang tunai. Dia bangun, dia belah. Tenganga Pak Long tu. Tenganga keluarga dia, bini dia semua seolah-olah macam makhluk lagu ni pun pada kita jumpa barang dia 1,000 dinar emas, 1 haram dia tak bagi kat kita. Macam itulah lebih kurang Imam Tabari kata. Nampak aruk depan lagu tu. Imam Tabari terus terpacul di mulut dia. Apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata lagu tu. Keluar. Kawan tu keluar. Khurasan tu keluar. Imam Tabari duduk dalam rumah tu tercengang. Dia jadi macam, takkan kot hang tak ada simpati kat orang tua ni. Hang dah tengok rumah dia. Hang dah tengok dia. Hang dah tengok dia dah tua. Dia kena belah. Dia kena buat ni. Hang tak bagi 1 pun. Hang tak ada simpati ke? Pak Long tu bangun. Belah. Imam Tabari, inna lillahi wa inna ilaihi. Alah macam kita lah orang muda, pipi masuk-masuk, duduk-duduk, tengok-tengok. Jadi betul kita kan. No, hai. Macam mana ni? Tiba-tiba tak selang berapa lama, pintu diketuk, diberi salam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Pak Long tua hak mak 70 tu buka pintu rumah dia. Buka-buka tengok-tengok orang Khurasan tu ada depan pintu dia. Dia kata, boleh saya minta izin masuk? Dia kata, boleh. Mai masuk. Masuk duduk. Okey. Bila duduk-duduk tu, Pak Long Khurasan dia kata, Sebenarnya aku ada seorang ayah. Dia meninggal dunia dalam keadaan dia tinggal 3 kotak laguni. Dia ada bapa. Bapa dia meninggal dalam keadaan dia meninggalkan 3 kotak yang macam kotak ada 1000 dinar mah tu. Makna ada 3000 dinar mah, 1000 dinar mah, 1000 dinar mah, 1000 dinar mah. Dia kata dekat aku sebelum dia meninggal, aku meninggal saja, hang guna satu kotak ni, hang selesai semua hutang apa semua benda yang ada, hang selesai buang semua, hang urus semua habis selesai. Ambil untuk hang. 1000 dinar mah lagi, hang pergi buat haji. Hang pergi buat haji. 1000 lagi ni, hang cari orang yang betul-betul miskin, hang bagi dekat dia. Hang cari hak betul-betul miskin, hang bagi dekat dia. Biar dia guna duit tu. Jadi, saya kena make sure betul-betul Pak Long orang susah. Saya mai tengok rumah Pak Long. Saya tengok Pak Long susah sungguh. Tapi saya kena tahu Pak Long ni orang baik ke tak. Masa saya beredak tadi tu, Pak Long tak marah saya pun. Maka saya tahu kata Pak Long ni orang baik sungguh. Jadi, tolonglah terima sedekah ni daripada ayah saya. Sedekah ni atas nama arwah ayah saya. Imam Tabari kata apa? Dia letak benda tu. Dia letak saja. Dia keluar daripada rumah Pak Long tu. Dia lari. Imam Tabari liganya. Pak Long tua ni pun ligannya. Tapi tak dapat. Saya fikir takkan Imam Tabari ligan. Tak dapat. Imam Tabari muda. Barangkali mungkin masa Imam Tabari ligan tu, Pak Long ni duk ligan sekali sama-sama. Dia kena jagalah. Pak Long takut jatuh tersungkuk ke apa kan. Jadi bila mereka nak lari-lari nak ligan hak yang Pak Long kaya ni, Khurasan ni, tak jumpa dah. Hilang dah. Jadi hak Pak Long tua ni ajak Imam Tabari balik rumah mereka. So sekarang ada berapa orang dalam rumah tu? Ada 10 orang. Betul? Pak Long tu jaga 8 orang perempuan. Dia 9. Imam Tabari 10. Mereka buka uncang tadi tu. Pak Long ni bagi semua sama rata. Dapat seorang 100 dinar emas. Imam Tabari kata, berkat sungguh duit ni. Sebab apa? Hak yang bagi duit tu pun sedekah juga. Yang ada dapat tu pun sedekah juga. Dia kata apa? Berkat sungguh duit ni, aku selang berapa tahun lepas tu, aku mai balik dekat alamat yang sama. Aku tengok Pak Long tu meninggal dunia. Rumah dia pun tak ada dah. Aku tanya orang mana depa. Orang tunjuk rumah anak-anak dia. Aku pergi tengok anak-anak Pak Long ni. Yang perempuan kan, anak dia 4 orang perempuan kan. Aku tengok anak-anak dia 4 orang kahwin dengan orang terkemuka Mekah. Dan depa semua hidup senang. Tu dia. Okey, sana. Apa Pak Long tu kata kat bini dia? Masa dia bagi seorang sikit 100 dia kan. Dia kata apa kat bini dia? Imam Tabari cerita. Dia kata, sayang, you tengok, Allah nak kita sabar 3 hari. Allah bagi dekat kita 100 seorang. Cuba kalau hari yang pertama tu kita tak sabar, kita dapat sekeping. Itu dia. Nampak tak cerita dia? Jadi itulah pengajaran untuk kita hari ini. Maka kesimpulan daripada perbincangan kita pada malam ini, yang pertama, tak ada lagi dalam sejarah orang bagi sedekah miskin. Tak ada lagi dalam sejarah orang bagi sedekah miskin. Orang bagi sedekah majoritinya akan jadi senang dan makin kaya dan makin hilang masalah dia dalam dunia. Maka saya menyeru semua kepada kita, tak kira siapa saja, kena ingat, 1 sama dengan 10,000. Makna apa? Siapa saja boleh bagi. Jangan kira banyak sikit.
bagi. RM1 pun tak apa. Jadi di ruangan ini saya kata, jom siapa yang ada kemampuan kita bantu saudara kita di Syria di musim sejuk. Dalam masa yang sama bantu juga program-program yang ada di universiti yang berhampiran dengan tuan-tuan. Contoh macam di kuis, kami ada program makanan percuma setiap hari kepada pelajar-pelajar. Setakat ni 150 orang pelajar mendapat makanan percuma setiap hari without fail. Sampai kepada hari ni. Esok pun masih ada, lusa masih ada, tulat masih ada. Esok Jumaat, Sabtu Ahad tak ada, Isnin minggu depan ada lagi. Dia akan makan percuma 150 orang. Jadi mai sokong kita juga untuk bagi supaya jumlah ni boleh meningkat sampai ke 1,000 orang. Sebab kita tengah berusaha untuk highlightkan program ini. Begitu juga dengan universiti sekolah lain. Mungkin ada di universiti jiran-jiran tuan-tuan yang mana tengok saya ada di Terengganu, Kelantan, Kedah, Pulau Pinang. Bantulah bagi. Supaya apa? Walaupun macam kami, setiap hidangan anak-anak ni RM5. Tapi ngam semua cantik. Ngam. Tuan-tuan boleh tengok saya punya Instagram. Tengok, tuan-tuan boleh tengok dalam Danial Biajit. Di Danial di Biajit. Betul kan? Di Danial di Biajit. Tuan-tuan cari Instagram saya, tuan-tuan tengok gambar. Kita telus, receipt, semua kita bagi tunjuk kat semua orang. Tengok apa yang kita buat. Untuk pengetahuan semua, kalau katalah malam ni semua orang kata, tak mau bagi ya Ustaz. Meluat tengok muka Ustaz, tak mau bagi ya sedekah. Saya kata tak apa. Setakat yang mana kami kumpul dah, kami ada yang kami buat kawan-kawan bagi kami bagi. Kami boleh bagi makan ke anak-anak ni selama 40 hari lagi secara percuma mereka boleh makan. Rugi ya, siapa tak join kami. Jadi sama juga anak-anak yang pakai baju sejuk Syria ni. Kalau kita semua tak mau bagi, jangan takut. Ada kontena yang Allah Ta'ala akan hantar pergi kat bawah. Dia rugi ya kita kalau kita tak tolong, tak join. Boleh ya no? Terima kasih kepada Global Peace Malaysia kerana menggunakan platform kami ini. Dan terima kasih kepada tuan-tuan yang menonton. Terima kasih kepada yang mendengar. Terima kasih kepada yang share. Terima kasih yang buat segala-gala. Terima kasih kepada penyumbang. Terima kasih kepada semualah. Semoga Allah Ta'ala berkati kita, bagi hidup kita jadi macam Pak Long tadi tu. Supaya kita bahagia dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wassalam. Ya Allah, malam Jumaat yang penuh barakah, jadikan anak keturunan kami semuanya yang soleh-solehah, merajin mendirikan solat dan juga cintai baginda Nabi SAW. Tetapkan iman kami, matikan kami semua dan mati yang beriman. Terima segala amal ibadah kami. Berilah kami kebahagiaan dunia akhirat. Berjayakan kami dalam setiap urusan yang kami lakukan. Bantu kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang rajin mengeluarkan sedekah. Semoga Allah Ta'ala memberkati kami. Ya Allah, tolonglah, kasihani kami, sayang kami. Semoga kami sentiasa mendapat naungan dan rahmat-Mu ya Allah. Dan juga kepada kedua ibu bapa kami, ampunkan dosa mereka, ahli keluarga kami, dan guru-guru kami, rakan taulan kami, jiran tetangga kami, rakan sekerja kami. Ampunkan dosa kami semua ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.